Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabana Hassan dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik yang berkait rapat dengan masyarakat. Topik yang mungkin ditunggu-tunggu oleh ramai wanita yang bergelar suri rumah kerana tidak banyak perbincangan seperti ini yang boleh didapati di luar sana. Iaitu perancangan kewangan Islam membantu suri rumah. Berdasarkan statistik tenaga buruh Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada April 2020, seramai 7.35 juta orang adalah penduduk luar tenaga buruh dan berdasarkan jumlah ini 43.3% atau 3.18 juta adalah suri rumah. Ini menunjukkan betapa besarnya golongan suri rumah yang ada di luar sana. Namun pernahkah kita berfikir bagaimana nasib mereka? Apa yang mereka lalui? Tahukah mereka hak kewangan mereka yang sebenarnya di dalam sesebuah institusi keluarga? Baru-baru ini kita dikabarkan dengan berita konflik harta seorang suri rumah dengan keluarga mertuanya apabila si suami meninggal dunia. Rata-rata komen netizen mengatakan sebenarnya banyak kes-kes seperti ini yang berlaku di dalam kehidupan sebenar seorang suri rumah. Selain itu, kes perceraian di Malaysia juga merekodkan peningkatan yang luar biasa sejak PKP dilaksanakan. Menurut laporan UUM Online, masalah kewangan telah menjadi antara penyebab utama berlakunya perceraian kerana ramai suami hilang punca pendapatan kerana diberhentikan kerja akibat COVID-19. Jadi sebagai seorang suri rumah, apakah yang boleh mereka lakukan untuk menjana pendapatan lebih daripada rumah bagi membantu meringankan beban kewangan keluarga? Bagi merungkai semua persoalan ini, panel jemputan kita hari ini adalah Puan Zarina Muhammad Yusof selaku penasihat syariah Hong Leong MSIG Takaful Berhad. Assalamualaikum Puan Zarina. Waalaikumsalam Syabana. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Tijarah hari ini. Sama-sama. Saya Puan tak tidur malam memikirkan topik perbincangan kita hari ini Ya, topik okay, sangat baik Puan, saya akan merujuk kepada statistik statistik Tribunal Perkahwinan di JPN pada tahun 2018 mengatakan dari 6.901 kes yang dirujuk ke pengadilan, 2.971 kes berkaitan dengan masalah kewangan dalam keluarga. Selain daripada itu Puan Zainal, seorang suri rumah yang dah kahwin bertahun-tahun tidak bekerja, tidak mendapat sumber pendapatan. Ada yang mungkin kurang bernasib baik diceraikan selepas itu kerana tidak pernah bekerja sebelum itu, tidak ada sumber pendapatan. Jadi bila mereka diceraikan, mereka jadi stres dan stres ini dilepaskan kepada anak-anak. Jadi bagaimana kita boleh menyelesaikan perkara-perkara ini semua? Puan Zainal, silakan. Okey. Terima kasih Syabana. Seperti yang Syabana sebutkan tadi, punca perceraian salah satunya adalah disebabkan oleh masalah kewangan. So, sebenarnya banyak kajian-kajian yang dah dijalankan yang menunjukkan memang masalah kewangan adalah salah satu daripada puncanya. So, masalah ini seperti yang Syabana sebut bertambah meruncing selepas pandemik COVID-19. Betul. Sebab ramai yang diarahkan bercuti tanpa gaji dan ada yang dalam kes yang lebih serius disuruh berhenti kerja. So keadaan ini lebih ditambah dengan PKP apabila semua ahli keluarga terpaksa berkumpul di rumah dan disebabkan oleh itu keperluan untuk menghadapi kehidupan norma baru juga bertambah. Jadi ramai yang misalnya ibu bapa yang terpaksa bekerja daripada rumah terpaksa membeli keperluan-keperluan misalnya komputer, meja, kerusi. So pada masa yang sama anak-anak juga memerlukan benda yang sama. Betul. So sebab itu perasaan tekanan itu makin bertambah. Jadi ini mungkin menyumbang kepada perselisihan antara suami isteri. Sebenarnya sebelum pandemik ini berlaku lagi, keadaan kewangan masyarakat Malaysia sebenarnya amat membimbangkan. Bilangan mereka yang muflis contohnya makin meningkat setiap tahun dan sehingga 31 Disember 2019 jumlah mereka yang muflis direkodkan sebagai 299,000. 290,000 orang dan daripada jumlah ini 70% adalah yang berumur 35 hingga 45 tahun. Maknanya golongan yang memang anak-anak masih kecil-kecil. Dalam kajian oleh Bank Negara pula, hanya 6% rakyat Malaysia yang mempunyai simpanan melebihi 6 bulan. Maksudnya dalam kajian itu menunjukkan hanya 6% yang boleh survive jika mereka kehilangan kerja dalam masa 6 bulan. Seterusnya kajian Bank Negara juga mendapati bahawa 76% rakyat Malaysia
sukar mendapatkan walau RM1,000 dalam simpanan. So sebenarnya itu kajian sebelum pandemik. So sememangnya pandemik ini memberi kesan lebih besar ke atas kewangan individu dan isi rumah. So kajian literasi kewangan Malaysia 2020 misalnya 2020 misalnya oleh Ringgit Plus menunjukkan 53% daripada responden memberitahu mereka hanya ada simpanan hingga 3 bulan sahaja. Dan 70% daripadanya memberitahu bahawa mereka tak yakin yang ada simpanan mencukupi di dalam KWSP misalnya. Jadi apa yang saya boleh tekankan di sini ya Puan Zarina, perkara yang kita harus tekankan adalah kesedaran, kepentingan terhadap literasi kewangan ya. Ini kerana literasi kewangan boleh memupuk tabiat dan juga sikap yang bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan ya Puan. Okey, seorang isteri ya Puan, sama ada suri rumah ataupun tidak, sudah pasti mempunyai pelbagai hak dalam rumah tangga ya. Tetapi kerana fokus perbincangan kita pada hari ini adalah terhadap perancangan kewangan seorang suri rumah. Jadi persoalan saya di sini, apa pandangan Islam ya Puan mengenai perancangan kewangan seorang wanita yang bergelar suri rumah dalam keluarganya, dan juga adakah Islam membenarkan para isteri untuk turut sama mencari pendapatan keluarga? Silakan. Dari segi Islam, sememangnya sebaik saja perkahwinan, sebaik saja mereka berkahwin, tanggungjawab mereka adalah di bawah suami. Ya, tanggungjawab yang pertama adalah tanggungjawab memberi nafkah. Nafkah ni termasuklah tempat tinggal, permajaan makan minum, pakaian dan juga keselamatan. Ya. Firman Allah dalam surah At-Talaq misalnya, Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah mengikut kemampuannya, dan kalau mereka disempitkan rezeki, jadi mereka patut bagi setakat mereka mampu. Tapi kewajipan itu memang ada ya, menyediakan keperluan memberi nafkah kepada isteri. Yang kedua adalah layanan yang baik dan menghormati isteri. So di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sebaik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap isteriku. Jadi jumhur ulama berpendapat sebenarnya kewajipan suami adalah melayan isteri secara baik. Jadi bila kita kaitkan dengan perancangan kewangan, ini bermakna bahawa suami bukan sahaja perlu menyediakan keperluan kewangan semasa beliau hidup, tapi beliau juga perlu memastikan jika berlaku apa-apa kepada beliau sebagai suami, kebajikan isteri akan terjaga. Jadi di sinilah keperluan menyediakan dana kecemasan misalnya, dan keperluan menyediakan perlindungan untuk isteri jika berlaku kemalangan atau penyakit kritikal, dan keperluan untuk suami itu sendiri jika ditimpa penyakit kritikal atau kemalangan yang boleh menyebabkan hilang upaya dan kematian, di mana bila perkara tersebut berlaku semestinya pendapatan keluarga akan terhenti. Jadi atas dasar itu setengah ulama sebenarnya menjatuhkan hukum wajib ke atas suami untuk menyediakan pelan takaful untuk memberi perlindungan kewangan kepada keluarga. Baiklah. Jadi boleh saya rumuskan di sini ya Puan, di dalam Islam ya, perancangan ataupun pengurusan kewangan adalah satu aspek yang sangat penting ya bagi memastikan kelangsungan dan juga kebijaksanaan kehidupan di atas muka bumi. Tetapi bagi suri rumah pula, di dalam kes seorang suri rumah, mereka tidak ada sumber pendapatan. Jadi tanggungjawab ini harus dilakukan oleh para suami ya. Baiklah, kita akan berehat seketika, dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula kepada Puan Zarina mengenai produk-produk patuh syariah yang boleh membantu kebajikan suri rumah. Jadi jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan, dalam Tijarah, membincangkan topik perancangan kewangan Islam bantu suri rumah. Baiklah Puan Zarina, berbalik ya kepada perancangan kewangan seorang suri rumah di dalam Islam ya. Ajaran Islam ini adalah satu ajaran yang sangat relevan ya, yang boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Kalau dahulu ya Puan, ramai yang tinggal dengan keluarga besar ataupun extended family. Jadi jika si suami meninggal, kebajikan seorang isteri itu boleh dijaga oleh keluarganya yang lain. Tetapi sekarang ni pula kita kebanyakannya tinggal sendiri bersama suami dan juga anak-anak, ataupun dipanggil sebagai nuclear family. Di sini suri rumah zaman sekarang ya agak berbeza dengan yang dulu. Jadi suri rumah zaman sekarang mereka harus memastikan kewangan mereka terjaga. Jadi apa pandangan Puan Zarina ya, boleh Puan Zarina terangkan produk-produk patuh syariah yang ada ya, yang boleh membantu kebajikan suri rumah zaman sekarang? Okey. Terima kasih Syabana.
seperti yang saya sebutkan tadi, antara keperluan-keperluan yang perlu pihak suami sediakan, sebab dalam kes rumah mereka tidak mempunyai pendapatan. Jadi pihak suami perlu membantu isteri menyediakan keperluan-keperluan, contohnya pertama adalah keperluan kecemasan. Sebab ia akan membantu mereka untuk bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. So tabung kecemasan ni secara panduan paling praktikal, ramai mengatakan jumlah 6 bulan perbelanjaan adalah mencukupi. Tapi jika kita rujuk surah Al-Baqarah ayat 240 yang menyebut bahawa jika kamu mempunyai isteri maka tinggalkanlah setahun perbelanjaan supaya isteri tak payah keluar rumah. Jadi kita boleh gunakan ayat tersebut sebagai panduan untuk menentukan jumlah yang perlu suami sediakan kepada isteri. So antara produk yang boleh kita pilih untuk memenuhi keperluan tabung kecemasan ini adalah produk-produk simpanan dan pelaburan yang berisiko rendah. Misalnya kalau simpanan tu kita boleh pilih produk deposit tempoh bertempoh ataupun Islamic term deposit, sebab nilainya yang tak berubah, ataupun paling senang tabung haji lah, ataupun ASB. Kita juga boleh pilih unit amanah saham yang rendah risiko, misalnya dana pendapatan tetap ataupun dana imbang, sebab kita tak mahu bila berlaku kecemasan di saat kita nak mengeluarkan duit, nilai pelaburan itu akan menurun. Sebab tu kita perlu pilih produk yang rendah risikonya. Untuk keperluan yang lebih besar, misalnya untuk menghadapi hilang upaya ataupun kematian suami, nauzubillah, takaful adalah penyelesaian yang paling mantap lah, because of takaful ni adalah skim bantu-membantu, tolong-menolong. So, semua peserta akan menyumbang dan ke dalam tabung risiko, dan jika berlaku apa-apa kepada salah seorang peserta, dan duit daripada tabung tersebut akan digunakan untuk memberi pampasan kepada peserta tersebut. Jadi ini membantu peserta yang ditimpa musibah tersebut untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. So ia dipanggil pelan pergantian pendapatan. Dan takaful ini juga boleh digunakan sebagai penyelesaian hutang, sebab kita tak mahu yang isteri rumah ini yang tak pernah bekerja selama ini, tak punya simpanan misalnya, terpaksa menanggung hutang suami pula. Betul. Jadi penyelesaian hutang adalah satu pelan yang paling penting untuk suami tinggalkan kepada isteri. Jadi perkara-perkara utama puan yang harus disediakan oleh suami terhadap isteri ialah tabung kecemasan, tabung pergantian pendapatan melalui takaful, penyelesaian hutang dan juga tabung persaraan. Selain itu takaful juga ni penting untuk menjaga keperluan isteri yang ditimpa kemalangan ataupun penyakit kritikal, Puan Zarina. Okey, bila kita bercakap mengenai tabung persaraan, Puan, selalunya tabung persaraan ini difahamkan sebagai tabung untuk kedua-dua, suami dan juga isteri. Tetapi seperti yang kita bincangkan tadi, kes perceraian semakin meningkat. Ada juga suri rumah yang diceraikan selepas bertahun lama kahwin. Dan kerana sudah lama tidak bekerja, mereka akan mengalami kesukaran untuk kembali bekerja. Jadi pada pandangan Puan Zarina, perlukah seorang suri rumah itu memiliki tabung persaraan sendiri semasa berkahwin? Secara ringkas je, Puan. Okey. Sangat perlu. Kalau boleh saya letak perkataan wajib untuk itu, sebab kita tengok macam mana ramainya orang-orang tua yang ditinggalkan di rumah penjagaan orang tua. Dan kita baca di dalam akhbar ada ibu bapa yang tak mempunyai kewangan yang kukuh, ditinggalkan oleh anak-anak, setengahnya ditinggalkan di hospital, setengahnya ditinggalkan di perjalanan. So rumah penjagaan ini yang mengambil dan menjaga mereka. So keadaan sangat daif, kalau kita ziarah memang menyedihkan. So kita tak mahu menambah lagi statistik tersebut, sebab itu kerajaan sebenarnya dah menyediakan insentif untuk rumah melalui KWSP, dua insentif, iaitu Aisaraan dan Aisuri. So melalui dua insentif ini dipanggil caruman sukarela. So melalui dua insentif ini, si rumah boleh menyumbang pada bila-bila masa dengan limit, dengan had tahunan 60,000. Kerajaan akan turut menyumbang ke dalam tabung tersebut melalui Aisaraan 250 setahun, melalui Aisuri 480. Kenapa Aisuri lebih tinggi? Sebab Aisuri ini adalah untuk golongan B40. Selain daripada itu, rumah juga boleh melabur di dalam skim saraan swasta. So di Malaysia sebenarnya ada 57 dana persaraan swasta, dan 26 daripadanya adalah patuh syariah. So sebenarnya di situ boleh
serumah mula menyimpan untuk diri mereka sendiri, keperluan persediaan mereka sendiri. Jadi apa yang saya boleh tekankan di sini ya Puan, ya, pendidikan berterusan ya bagi seorang wanita yang bergelar suri rumah ini adalah sangat penting ya, supaya bila mereka ingin bekerja nanti, mereka akan mendapat peluang pekerjaan dengan lebih mudah. Okey, baiklah, kita akan berehat seketika dan bila kita kembali kita akan teruskan dengan banyak lagi soalan-soalan menarik. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dengan perbincangan topik kita hari ini, perancangan kewangan Islam bantu suri rumah. Baik Puan, saya nak bertanyakan mengenai nafkah ya. Isteri mempunyai hak ke atas nafkah bulanan daripada suami ya. Dan jumlah ini bukan hanya untuk perbelanjaan, tetapi juga untuk tabungan. Ya, tetapi bagaimana pula dengan senario ataupun situasi ya bila si isteri meminta lebih daripada suami untuk simpanan dan sebagainya. Lalu jawapannya suami akan cakap, tak apalah, you duduk rumah je. Apa-apa you nak, you minta je dengan I. Jadi macam mana kita nak memperbetulkan persepsi ni Puan? Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya itu menunjukkan yang suami itu sayang sangat dengan isteri. Tapi suami itu perlu difahamkan bahawa hidup ni penuh dengan ketidakpastian. Malangnya satu-satunya perkara yang paling pasti adalah kematian. Jadi suami yang sayangkan isterinya sepatutnya dia menyediakan keperluan kewangan yang mencukupi lah, seperti yang kita dah bincang tadi, antaranya tabung kecemasan, pelan perlindungan untuk isteri jika berlaku penyakit kritikal dan kemalangan, dan pelan untuk suami sendiri untuk penggantian pendapatan dan juga untuk penyelesaian hutang. Itu tanda suami sayang. So suami ini perlu difahamkan yang benda yang paling pasti adalah kematian. So beliau tidak akan selama-lamanya bersama isteri. So beliau akan meninggalkan isteri satu masa nanti. So seboleh-bolehnya pastikan isteri itu sentiasa terjaga kebajikannya. Selain daripada itu, selain daripada tabung-tabung semua itu, ada juga satu lagi dari segi perancangan pusaka. Sebab jika suami ditakdirkan meninggal dunia, so segala harta pusaka akan terpaksa melalui proses pengurusan yang faraid. Ya, bukan faraid lagi, pengurusan harta itu sendiri yang sangat rumit. Sebabnya jika suami meninggal tanpa apa-apa perancangan, jadi perlu dilantik pentadbir terlebih dahulu. Jadi proses pelantikan pentadbir itu kadang-kadang rumit, mengambil masa yang lama jika berlaku pertelingkahan antara waris. Sebab waris tidak semestinya isteri dan anak-anak saja. Kadang-kadang waris juga melibatkan saudara mara, adik-beradik si suami. Jadi sebab itu suami mesti pastikan yang beliau meninggalkan dokumen wasiat supaya pelantikan wasi itu dibuat terlebih dahulu semasa beliau hidup. Dan selain daripada itu, beliau mesti pastikan jika misalnya isterinya hanya mendapat bahagian yang kecil daripada faraid yang mana mungkin perlu dirancang secara lebih teliti. So suami perlu mengambil kira penggunaan instrumen-instrumen lain, misalnya hibah ataupun perjanjian harta persemacarian. Betul tu ya. Bagi suami di luar sana ya yang menyayangi isteri ya, bukan hanya dengan kata-kata manis sahaja seperti I love you, I sayang you ya. Isteri pun mereka bukannya mata duitan ya bila asyik bertanyakan hak mereka, kerana ini adalah satu perkara yang asas ya sebenarnya Puan ya, dan telah menjadi tanggungjawab suami untuk memastikan kebajikan isteri terjaga ya, bukan hanya di masa suami masih hidup tetapi juga selepas suami itu meninggal, dan suami pula haruslah memberikan peluang kepada isteri untuk menyimpan ya untuk masa hadapan mereka. Baik Puan, saya nak bertanyakan daripada angle yang berbeza pula ya. Memang tidak dinafikan ya tanggungjawab seorang suami adalah memastikan keselamatan isteri dan juga anak-anak ya, tetapi kalau seorang isteri itu bijak ya dan juga boleh mencari pelbagai cara untuk membantu keluarga menjana pendapatan, lagi-lagi dengan COVID-19 ya, di mana ramai yang telah hilang pekerjaan, dipotong gaji. Jadi pada pandangan Puan Zarina, apakah cara yang boleh dilakukan oleh suri rumah untuk memperoleh pendapatan tambahan? Okey, satu perkara yang pasti sebagai orang Islam, kita kena yakin yang setiap perkara yang diizinkan oleh Allah untuk berlaku pasti ada hikmahnya. So satu daripada hikmah yang kita nampak di dalam pandemik COVID-19 ini adalah meningkatnya urusan perniagaan atas talian ni, online business. So kita tengok kadang-kadang sampaikan segala makanan daripada makan pagi sampai makan malam
just by click sahaja dekat telefon atau dekat komputer, Betul. makanan akan dihantar depan pintu. Jadi seluruh rumah perlu menggunakan kemahiran mereka untuk memasak misalnya, dan boleh menjenjana pendapatan. Kita boleh tengok juga macam mana setengah-setengah orang hanya dengan berkongsi cara memasak, mereka boleh dapat pendapatan melalui YouTube. Betul, Contoh betul. yang paling ni of course Sugu. Sugu, and then kita juga kenal nama-nama seperti Cik Nom, Ameng, Azi Kitchen yang sebenarnya dah jana pendapatan pun melalui Betul, YouTube. So betul. sebenarnya kita patut ambil kesempatannya daripada situ semua. So sebenarnya Malaysia melalui MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation, sebenarnya dah buat kajian dan mereka menjangkakan online business ini akan berterusan selepas COVID-19. Sebab itulah seluruh rumah patut mengambil kesempatan menggunakan segala kelebihan yang mereka ada untuk menjana pendapatan. Kadang-kadang kalau Syabana perasan sekarang ni orang minat menanam pokok. Peminat-peminat succulent dan kaktus. Mereka boleh juga menjual pokok-pokok yang mereka dah tanam tu sebab ada permintaan. So sebenarnya sesiapa yang menanam pokok-pokok tu mereka juga boleh menjana pendapatan melalui bisnes tersebut. So sebenarnya MDEC dah buat beberapa inisiatif. Mereka dah buat training kepada hampir 330,000 usahawan mikro sehingga tahun 2019, dan dalam tahun 2020 sahaja 26,000 usahawan dah dilatih untuk berniaga atas talian. Dan MDEC juga telah menyediakan platform yang dipanggil Shopee SG untuk memudahkan peniaga-peniaga kecil ini untuk memasuki pasaran Singapura. So kita patut ambil kesempatan pada itu semua. Baiklah. Bagi seorang suri rumah sekarang sudah ada pelbagai platform ataupun cara di mana mereka boleh membantu untuk menaikkan ekonomi keluarga dari rumah dan menjadi seorang menteri kewangan yang bijak Puan Zarina di sisi suami. Ini kerana tanpa pengurusan kewangan yang bijak Puan setinggi mana pun wang itu tidak akan pernah mencukupi Baiklah Puan, masa memang tak memihak pada kita. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jazakillahu khairan diucapkan kepada Puan Zarina Muhammad Yusof, satu perkongsian yang telah benar-benar membuka minda, membuka mata khususnya buat para wanita di luar sana yang bergelar suri rumah. Betapa pentingnya untuk mengambil tahu soal perancangan kewangan, terus meningkatkan tahap literasi kewangan dan juga memupuk tabiat dan sikap yang bertanggungjawab dalam diri. Ini semua boleh membantu mereka dan juga keluarga untuk meneruskan kelangsungan hidup dan mencapai keharmonian. Bagi para suami yang selalu melabelkan isteri sebagai mata duitan apabila bertanyakan hak mereka, memang benar wang bukanlah segalanya. Namun tidak boleh dinafikan bahawa kestabilan kewangan boleh membantu untuk membawa kepada kesejahteraan dan membina kehidupan yang lebih baik. Masyarakat khususnya suri rumah dan para isteri di luar sana perlu berusaha untuk mengambil tahu apakah hak kewangan mereka di dalam rumah tangga agar mereka lebih bersedia dan tidak mudah dizalimi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu lebih banyak pendedahan harus dilakukan mengenai literasi kewangan terhadap semua lapisan masyarakat untuk memastikan rakyat Malaysia diperkasa dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keyakinan yang mantap dalam membuat keputusan kewangan. Baiklah, sampai di sini sahaja. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda, insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat malam.